Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibu lil fuqara ila siratin mustaqim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Fa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma. Wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala pujian bagi Allah, yang mana Allah itu sendiri yang tahu memuji dia. Walaupun seluruh makhluk yang dijadikan tidaklah sama seperti Allah dirinya sendiri memuji pada dirinya sendiri. Maka itu kita lihat Allah telah membukakan banyak perkara-perkara yang kita ini fakir, kita tidak tahu. Banyak yang Allah bukakan hingga kan baru kita memahami bahawasanya kita ini tidak pernah ada sifat, ada kedirian. Yang ada hanyalah menunjukkan dirinya. Kenapa saja pun yang Allah tajalikan di sekalian alam ni menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala itu tetap esa, tetap tunggal, tetap dirinya lah penceritaan dirinya, bukan menunjukkan berbanyak-banyak, berbilang-bilang yang kita, kalau sekiranya kita tidak memahami konsep ataupun yang didapati oleh Rasulullah SAW daripada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama, tidak boleh diserupai. Maka itu dia tajalikan semua ini supaya kita mengenal, supaya kita faham. Jadi dia jadikan ni semua untuk supaya kita faham ini semua adalah menunjukkan dia tu tunggal, tidak ada banyak, tidak berbilang-bilang. Tapi sekiranya kalau kita tidak faham, kita tidak kenal, maka kita akan melihat banyaknya, bertambah banyak, bertambah banyak, bertambah banyak. Jadi kita tak faham konsep yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, iaitu tidak lain ilahun wa, sama-sama kita mengesakan Allah, kata Rasul. Sama-sama kita menombor satukan Allah je yang ada. Tidak ada merasa ada kedirian. Kita tengok bagaimana Allah Ta'ala ciptakan nurnya, sifatnya bernama Nur Muhammad. Lalu daripada Nur Muhammad Allah jadikan Lauh Mahfuz, dia jadikan syurga, jadikan neraka, jadikan roh-roh, jadikan malaikat-malaikat, jadikan jin-jin, iblis-iblis, dijadikan berbagai-bagai, macam-macam Allah jadikan untuk dia menceritakan dirinya, menceritakan dirinya, bukannya banyak, dia menceritakan diri ni semua. Dalam dia menciptakan tu macam-macam, dia masukkan posisi-posisi itu tadi. Kalau Nur Muhammad posisi dia apa? Insan kamil yang menyeluruh, kan? Daripada dia keluar, daripada insan kamil tu keluar malaikat-malaikat, keluar jin-jin, keluar macam-macam roh-roh, semua kita daripada Nur Muhammad tu. Itu semua nak menceritakan Allah Subhanahu Wa Taala. Menceritakan supaya kita bertambah faham bahawa apa saja yang ditajalikan setiap hari ataupun apa saja, berapa banyak pun, semuanya tetap penceritaan dia. Jadi kita semua ni kita duduk satu makam, bahawa ni kita akan dibagi penglihatan oleh Allah bahawa kita ni sekarang ni dalam melaksanakan diri kita ni telah kehendak dan juga takbiran Allah. Kita sedang memperjalankan qada dan qadar, takdiran dan juga takbir dan takdir dalam hidup. Ni semuanya kita semua. Cuma kita nak faham bahawasanya kita tu dengan dia, kita faham lah. Maka kita akan nampak semuanya kita nampak semuanya
Kita semuanya tak ada. Jadi apa yang kita nampak, kereta berjalan, kipas kita nampak, semuanya adalah dia mentajalikan, maknanya dia melaksanakan dia punya kebijaksanaan dia, pentadbiran dia. Setiap apa pun daripada hazal mula-mula sampai bila-bila, semua di dalam kun fayakun dia tu, semuanya dia yang mengolahkan. Tak ada satu manusia pun yang ikut campur sebenarnya. Tak ada satu makhluk pun yang ikut campur. Semua daripada kerajaan. Dia bagi kerajaan pada situ, bukan maknanya orang tu memiliki kerajaan, bukan. Kerana dia malik, dia mahara, raja, dia yang memberikan kepada raja-raja yang ada, kerajaan-kerajaan yang ada. Daripada kerajaan dunia kepada kerajaan negeri, negara, daripada negara pergi kerajaan negeri, negeri pada kerajaan, setiap diri ada kerajaan masing-masing. Semua tu Allah yang apa? Yang bagi. Jadi kita jangan merasai itu kerajaan kita, sebenarnya itu cuma dia bagi posisi tadi pada manusia begini, taraf yang gini, posisi yang ni gini. Jadi dari itu semua dia menceritakan dia punya sifat dia, asma dia dalam dia membagi posisi tu. Iblis posisi dia apa? Menyesatkan. Malaikat ni apa posisi dia? Tapi manusia ni macam-macam posisi dia boleh. Haiwan ikut posisi dia lah. Apa dia punya apa? Kalau dia tu harimau, kegarangan dia tadi. Allah nak tajalikan sifat apa? Gerun ke garang kan pada harimau. Lagi apa? Semuanya ada. Kalau kita kaji, semuanya tak lari. Semua tu yang dijadikan tu tidak sia-sia. Kalau macam cerita tu hari kata Nabi Daud dia tanya dengan, dia tengok pelik apa cacing ni kan. Apa kegunaan kau cacing? Rupanya dia cacing tu bagi tahu. Tak ada yang sia-sia Allah jadikan. Cuma kita tak tahu cara dia dapat posisi yang Allah bagi tu macam mana dia, kita tak tahu. Dia kegunaan cacing tu dia nak membesarkan Allah. Kan? Tu ahli tuju. Jadi cacing pun dia tahu ahli tuju dia. Malaikat gitu. Gini dia mentajalli. Iblis membawa watak sesat. Jadi semua ada posisi dia tu. Cantik tak susunan-susunan Allah? Adakah kita tengok berulang-ulang kali, adakah kita tengok, kalau kita faham, kita lihat dengan penglihatan Allah, adakah kita nampak lagi sesuatu yang penciptaan Allah tu yang tak sempurna? Semua cantik. Bersusun cantik, balancing dia. Tapi manusia suka berbalah-balah, suka berbantah-bantah tentang penciptaan langit ni. Ada ya tak kena dia kata. Padahal yang buat tak kena tu Allah nak bagi ingat. Contohlah bumi tu bergempa kan, contoh. Dia nak bagi ingat sebab dalam tu dah banyak kilang arak. Dah banyak orang buat pelacuran, dah banyak orang buat maksiat, macam-macam maksiat. Jadi digoyangkan tu supaya sebab makhluk tu pun takut. Dia takut murka Allah tu tadi. Manusia buat tu tadi dia takut, bergoyang dia tadi. Jadi watak dia tu tadi, watak bila dia takut dia bergetar. Sebab apa dia takut? Sebab manusia minum arak, manusia boleh berzina, manusia dah terlampau banyak sangat. Jadi takut dia pada Allah, bergetar, bumi tu bergetar. Lepas tu bumi pun sendiri pun ada tugas dia. Jadi cuba kita perhatikan macam mana olahan kita ni. Kalau kita ni tadi memandang pada sesuatu selain Allah, ataupun kita ada lagi rasa kedirian kita, makanya kita belum lagi mencapai kepada yang saya maksudkan tadi, iaitu yang Rasulullah kata ilahun wahid, iaitu qul huwallahu ahad. Faham la ilaha illallah tadi, yang duduk dalam benteng Allah, yang kata kita dok ulang-ulang irji'i ila rabbiki. Itu belum lagi. Jadi kalau dapat di situ, kita dudukkan di situ, barulah kita minta Allah teguh. Kerana kita tak mampu nak duduk di situ teguh. Yang boleh bagi teguh tu tabah teguh hati kita. Sebab dia kadang-kadang bila kena kita ingat kita waktu tak kena ujian kita teguh. Nanti bila datang Allah uji sikit kan, mula kita. Orang yang kita cintai yang paling apa? Bukan bentuk orang, bentuk apa material lain, kereta yang kita sayang, apa macam-macam. Tu Allah nak ajar kita. Engkau masih ada situ. Itu pasal dia rosakkan dia, bukan apa. Dia nak bagi kita kembali kepada dia betul-betul. Lepas tu dia nak tingkatkan lagi, tingkatkan. Itulah susunan Allah Ta'ala. Bila dia sayang kan, dia akan tingkatkan lagi, dia panggil tingkat.
ujian tu akan naik lagi. Tujuan dia bukan dia nak apa, dia nak naikkan kita sebenarnya. Tu hadiah daripada Allah nak naikkan. Jadi kalau orang tak faham ni, apa ni aku hidup ni ujian ni banyak, itu bukan ujian sebenarnya. Kau tak cari jalan kepada Allah. Kau cari jalan kepada Allah baru kau tahu tu bukan ujian. Memang perit lah, memang perit. Isteri, suami, mak, ayah, keluarga yang kita cintai, sahabat-sahabat yang kita cintai tiba-tiba meninggal, wafat. Kita kenangkan dia punya kebaikan, kita dengan dia macam dah berkasih kan dengan dia kan, lama hidup semati lah orang kata dengan sahabat kita tu, tiba dia meninggal terlebih dahulu kan, macam mana hati kita kan, teringat pergi pergi ke kubur macam mana yalah, ada dua, mana masih ada lagi dua kecintaan, maknanya dia tak boleh. Dia kalau betul kepada Allah, nanti kita di ujian situ kita tetap dengan Allah, tapi bergoyang juga. Tapi kita tetap dengan Allah, kita takut, ya Allah, jangan sampai cinta aku ni boleh rosak. Itu semua cinta yang ada pada sahabat kita yang kita sayang, mak bapak kita, keluarga kita yang kita sayang. Itu semua cinta-cinta tu semua Allah punya serpihan, dia letak situ. Kalau kita nampak kat situ nanti, tu Allah juga. Daripada Allah juga asalnya cinta tu. Tapi jangan kita duduk cinta kat situ. Kalau kita cinta dengan siapa mak kita, cinta Allah tu kena lebihkan. Jadi aku cinta ni kerana cinta Allah, cinta mak kita ni kerana cinta Allah. Itu betul. Itu. Tapi perhiasan ni kita kena tengok. Duduk dengan irji'i ila rabbiki. Maknanya kita akan redha lah nanti bila dia. Tapi kalau sekiranya kita tak dengan Allah dulu, itu perhiasan lah. Mana kita layan perhiasan tu tadi. Macam contoh tadi kita makan durian kan, sedap. Jadi kita layan sedap tu, kita tak pulangkan kepada siapa yang menjadikan sedap. Siapa cinta tadi, kita cinta dengan orang tu boleh. Tapi kenapa kau tak olahkan cepat? Engkau tu dalam hati kita sebenarnya ni sikit cinta ni kau letakkan sini. Engkau tu lebih, yang memberi cinta tu engkau ya Allah. Macam mana kita nak olahkan? Faham tak? Kalau asyik tu dengan dia kan, kau yang jadikan percikkan asyik. Engkau tu sebenarnya nak mentajalikan engkau sebenarnya. Engkau tu lebih asyik daripada yang aku asyik. Cepat buat begitu. Kalau tidak, kita akan diuji dengan begitu, bergoyang gitu. Goyang lebih olahkan. Ya, walau bagaimanapun kita lihat dah. Isteri Nabi Nuh, ada tak dia ikut naik kapal? Anak dia Fras tak dia? Tapi Fras dia menonggeng ke tak? Tak menonggeng. Fras biasalah dia tanya, ya Allah, isteri aku tak nak ikut, anak aku tak ikut, orang yang aku harap-harapkan. Allah lah coolkan, tenangkan. Dia tu hamba aku, itu isteri engkau, anak aku yang jadikan. Aku tu lebih berhak. Lembut lah sikit, tenang lah sikit. Ya, isteri kita, anak kita tak mau ikut, macam mana hati kita? Ya, kita nak isteri kita selamat kan. Memanglah kita Nabi kan, makam dia lagi tinggi, Nabi lagi, dia nak selamatkan orang lain pun dia nak selamatkan, apa lagi isteri anak kan? Takkanlah dia nak kan. Tapi isteri macam mana Fras tadi kan, Fras lah, kalau saya tak tahulah nak cakap lagi, menonggeng lah kita kan. Tapi dia dah olah kan. Nabi Nuh ni dia kenal Allah, kenal diri, kenal Allah. Dia berdialog dengan Allah, ya Allah kan, dalam. Tapi Allah tahu perasaan dia kan. Kembalikan kepada aku balik. Itu semua hak aku, bukan hak engkau. Jadi gitu. Jangan sampai kita meletakkan hak tu pada makhluk. Allah letakkan di situ, kita jangan tertipu. Sebenarnya ada hak Allah di situ. Jadi kita kena pulangkan balik hak Allah Ta'ala tu. Boleh, bukan kita tak boleh cinta, boleh asyik dengan siapa-siapa boleh. Tapi kita jangan melebihi. Maknanya kita kena pulangkan kepada dia. Baru kita faham. Kalau tak duduk konsep ni, kita tak faham. Maknanya saya Haji cakap ni, kalau dah cinta pada Allah, lupalah semua, lantaklah, tinggalkan semua dunia ni. La haula. Bukan.
Zuhud tu bukan meninggalkan dunia. Bukan, mana dunia kau nak duduk mana dunia mana lagi. Kau boleh duduk ada dunia lain ke? Ha? Tetap duduk kat dunia tu juga. Tapi tak masuk dalam hati. Zuhud. Dia tak masuk dalam hati kau. Apa pun kau dah menghadapi dia, kau dah maknanya dah menghadapi hujian-hujian, dia tak masuk dah. Dalam hati kau dia subhanallah wa ni'mal. Jadi diuji banyak kali dah. Tetap yang paling dicintai, makhluk yang paling dicintai ke anak ke apa, dia suruh sembelih ke apa benda ke, dia boleh lakukan. Nabi Ibrahim contoh kan, kau cinta aku ke cinta anak kau? Oi, kalau kita jangan, anak kita 10 orang seorang pun kita tak mau apa, betul tak? Betul. Ha, tak sanggup kita. Ini anak seorang-seorang. Lama pula tu nak tak dapat. Ha, lepas tu kena babit lah isteri pula, tanya isteri, lepas tu babit tanya anak pula. Ha, lepas tu masyarakat pula pandang tekanan. Jangan main ujian para nabi ni. Jangan kau nak minta mukjizat ke nak minta kau layak ke terima atau tak layak, sebab ujian tu kena pandang dulu. Bukan ni kita nak menakut-nakutkan, tapi inilah kaedah dia untuk kita nak tahu grade kita punya cara kita kena kecintaan dengan Allah. Ya belum diuji memang Allah. Kena time peluk rapa 7 hari dah mula. Apa ada bedal ialah, sebat ialah, curi ialah kan. Daripada kematian. Hilang Allah Ta'ala, hilang takut pada Allah kan. Lepas tu menyesal balik. Jadi tengoklah macam mana kekuatan kita. Macam mana minta pada Allah, tabahkan hati, teguh. Kita tak kuat ya Allah. Sebab ujian yang datang pun daripada engkau. Allah juga yang hantar. Allah juga yang kasih settle. Bukan kita. Tak ada mampu. Isteri kita ke apa benda ke, suami kita ke apa masalah, apa mak kita ke, apa pun semua tu. Kalau ujian tu datang manusia orang, itu semua daripada Allah. Tak ada lain. Semua skrip tu dah. Cuma kita ni tinggal menunggu satu persatu Allah Ta'ala punya susunan tu kan. Semua tu dah ada susunan, dah siap tu. Ke depan kita semua Allah dah siapkan. Kita cuma ikutkan apa yang Allah Ta'ala ya. Tapi dalam keadaan kita mesti waqadarab, mesti tetap. Kalau diri kita tetap dengan Allah, Allah Ta'ala kata insya-Allah pasti kita akan diselamatkan. Sebab yang nak hadapi depan ni bukan kita. Kita tak mampu hadapi depan kita ni. Ke depan kita ni penuh dengan liku-liku simpang siur yang akan menyebabkan kita lupa kepada Allah. Tapi bila kita nak hadapi tu simpang siur yang susah tu tadi, kehidupan yang akan bertambah sulit ni, nak mudah hanya dengan Allah. Jangan sekali kita melangkah, jangan setiap detik kita dengan diri kita. Setiap detik dan langkah hidup kita dengan Allah. Latihlah, dapatkan sungguh-sungguh supaya kehidupan kita selalu detik, nafas turun naik, kita selalu penglihatan semua bila dalam tu dah baik, ikut semua akan jadi baik Rasulullah. Di dalam tu betul-betul kena faham. Minum saya apa? Duduk. Duduk saya. Jadi kita perhatikan betul-betul. Kalau kehidupan kita dah macam tu, maknanya kita dah bukan selamat macam mana? Maknanya kita dah tahu tempat yang kita nak kembali. Jangan sampai kita dah wafat baru kita nak cari. Dah wafat nanti nak ke mana pergi kita? Dia kan saya dah cakap tadi, tubuh kita ni, di tubuh kita ada hati. Di hati kita ada nyawa. Di nyawa kita ada roh. Pandai Ifan. Jadi dia ada step dia. Tapi bukan maknanya menunjukkan benda tu banyak, bukan. Tapi tu satu macam dia tak bercerai ataupun dia daripada satu. Nampak je macam banyak tapi sebenarnya satu. Tapi dia kena ikut step. Tubuh, hati, nyawa, roh. Kemudian baru dia pergi pada nur. Dia keluar. Roh tu keluar, pergi nur balik. Sifatullah. Nur pergi pada mengesahkan Allah. Jadi ada kedua lagi. Bergerak tu tadi nur zat Allah Ta'ala. Kerana ada diri yang mempunyai nur zat. Kan? Diri itu Laisa nama dia.
yang tidak boleh digambarkan tadi. Laisa tadi pergi kat Nur Zala pergi Nur Muhammad pergi kepada roh, bergeraklah roh tu. Roh tu pergi kepada nyawa, bergerak nyawa tu. Nyawa pergi kepada hati, bergerak hati. Hati pergi ke tubuh, geraklah tubuh tu. Adakah kau nampak lagi tubuh tu yang bergerak kalau begitu? Adakah kita nampak sentuhan daripada hati lagi, ataupun daripada roh, ataupun daripada Nur Muhammad? Apa semua tu? Innalillahi. Kita dah duduk situ baru kita, ya Allah, mengapa aku nak merasa ada diri? Itu saya kata tadi. Bila kita dah tahu macam ni, kitalah musuh paling berat. Sebab merasa kitalah musuh, bukan iblis. Kitalah punca dia kalau apa. Zalamna dia panggil. Aku telah zalim pada aku, rasa diri aku ada, aku zalim lah. Zalim lah aku bila aku ada diri. Zalim lah tu. Tak payah nak tunggu nak pergi hampiri pohon tu lagi. Engkau rasa diri Adam tu sebelum dia nak pergi hampir, dia dah ada diri, dia dah zalim dah tu. Ada keluar. Dia dah keluar tu. Dia dah lupa pesanan dia tadi dah. Jangan keluar-keluar, jangan. Jadi kita kalau duduk kat konsep ni tadi, baru kita faham ini hala tujuan sebenar Allah dia. Berapa banyak manusia-manusia yang tak faham hala tujuan sebenar sekarang. Boleh kita perhati. Banyak saya tengok. Itu pasal kita sekarang ni kena bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh macam mana? Carilah. Maknanya kita nak, kalau kita nak, maknanya kita ni manusia yang seperti Rasulullah SAW. Paling tidak pun kita jadi pengikut dia yang betul-betul lah, yang nak menolong lah. Jadi kita kena banyak berkorban lah. Banyakkan berkorban, banyak. Nanti kita akan, benda ni kita akan bertambah mantap lah. Kalau kita penting diri kita sendiri kan, dia kurang dia punya. Tapi kalau kita bertindak untuk nak, Allah tu nanti bagi lagi mantap. Sebab saya sendiri mengalami. Kalau dulu masa saya belajar dulu, dia cuma sekadar untuk dia punya kemanisan taraf tu. Tapi bila kita dah mula, dia bagi rasa untuk sampaikan, kita tengok orang kesian. Tengok orang kesian, ya Allah dia. Tak. Engkau lah bertanggungjawab. Kau, kita pergi, kita belanja dia apa semua, kita kasih sayang lah dulu. Dia bagi sifat tu. Mana Allah nak suruh kita buat kerja tu. Rasul nama dia, pesuruh, nak disuruh kita. Rasul kan pesuruh kan. Rasulullah pesuruh Allah. Jadi kita sama juga lah. Tapi kita bukan Rasulullah lah kan. Orang kata pula Rasul Aziz pula orang kata. Bukan maksud saya gitu. Maknanya kita ni bila dah sampai situ, kita ni disuruh, bukan kita ni Rasul. Tu. Tu. Telah datang pesuruh tadi, telah datang. Setelah kita dah boleh buat, nanti kita dia kena ajar. Dan diri kita nanti, isteri ke, anak-anak kita ke, kita pun kena train kan. Cara yang macam mana Allah Ta'ala nak train kan. Kalau orang lain cara tak boleh sama macam kita. Kalau isteri, kalau anak, kalau kawan-kawan, kalau apa, tengok dia, kita tak semestinya sama macam mana kita kena. Tapi step tu tetap juga dia mengalir kepada mengesahkan. Dia tak boleh lari pada tajuk tu. Tapi jalannya berbeza, tak semestinya sama. Itu ikut Allah Ta'ala punya macam mana dia nak bagi kepada kita ni. Orang ni macam ni, orang ni macam ni. Jadi kita tak boleh mandai-mandai. Sahabat tu ada berapa ribu sahabat-sahabat Nabi kan. Jadi macam-macam ada. Yang penting semuanya mengalir kepada mengesahkan. Terus kemarin saya dah ceritakan, kalau orang tu minat burung, jadi kita jangan terus salahkan dia. Kita mendekati dia, menyelam diri dia, buat baik dengan dia apa semua. Ikut dia pergi main burung mana pergi. Kita nak menyelam, nak tengok kat mana dia suka burung. Rupanya lepas tu rupanya dia minat suara burung tu. Sampai buat pertandingan suara burung. Tapi bukan nak pertandingan tu, bukan nak piala sangat. Tapi dia dah syok. Kita macam mana nak cakap, dia Allah bagi syok dia kat situ. Cuma dia tak dapat alihkan dia. Jadi kita dekati dengan dia, kita alihkan tauhid. Kalau suara burung ni, dia daripada suara Nabi dah, dan Nabi Daud dapat. Waalaikumsalam. Nabi Daud dapat daripada, duduk je. Alhamdulillah duduk. Nabi Daud dapat suara tu daripada suara Allah. Jadi Allah mentajalikan suara merdu Allah tu kepada Nabi
Daud. Dan Nabi Daud percikkan dia punya suara Nabi ada suara Allah tu kepada burung tu sikit tempat. Jadi kita cakap dengan dia, kalau suara burung tu kau best, kau tukarkan. Allah tu lagi best suara dia. Jadi setiap kali dia buat pertandingan orang, dia dengar tu bukan suara burung, dia dengar suara Allah. Beriman tak dia? Tauhid tak dia? Jadi gitu cara dia Allah Ta'ala ajar. Bukan sia-sia sesuatu tu. Semua mengalir kepada, cuma kita tak tahu. Kita cepat menghukum, kita kata kita ni betul, itu salah kan. So cakap tadi minta maaf, kalau iblis tu sendiri pun kau dah menyelam dalam iblis tu. Pernah tak kau menyelam? Kau selalu marah dia, kau selalu salahkan dia. Buat apa-apa kau tak betul, tak khusyuk. Kau tak ingat Allah, kau salahkan dia. Tu. Dia tu dah memang macam tu, salah ya dia punya sifat. Kau salahkan lagi buat apa? Dia memang sifat dia tu membuat orang jadi salah je, kerja dia yang Allah bagi. Kau menyelam lah dalam dia. Cuba. Kau pernah bunuh 100 orang tak? Bunuh 100 orang. Lepas tu kau rasa tak bersalah. Cuba kita rasa bersalah. 100. Iblis tidak, dia berapa banyak pun dia tak ada sifat untuk ke situ. Engkau tu tadi jangan kata 100 orang lah. Seorang pun kau bunuh, kau pun dah rasa apa? Salah kan? Tapi bayangkan kalau yang dia tu tak pernah, macam mana sifat yang Allah bagi pada mana dia tak ada berasa dia tu, dia rasa dia betul, tapi sebenarnya salah tu itu je lah. Cuba kita proseskan dalam kehidupan dia tu, gitu je. Boleh kita buat? Tak mampu kita nak bawa makam tu. Tapi Allah pilih dia untuk supaya menyatakan diri Allah, supaya engkau jangan gitu. Baru kau tahu kat dunia ni mana salah, mana betul. Kalau dia tu tak ada, kau pun tak tahu. Jadi itulah tadi bila kita buat salah, nanti kita terasa kita bersalah sebab ada siapa yang ajar kita. Seolah-olah iblis tu dah, dia tahu iblis ni tadi salah satu dia menunjukkan bahawa kita dah salah. Sebab salah tu bukan dia, tapi salah tu kita. Sebab kita merasa ada diri, maka kita akan nampak dia lah yang pertama akan datang insafkan kita. Dia datang digoda kita. Tapi kalau kita dengan Allah, dia tak mampu. Sebab dia datang tu dengan izin Allah. Jadi bila kita keluar dengan Allah, dia pun Allah Ta'ala utus untuk menyedarkan kita untuk duduk balik. Nampak? Kalau duduk kat konsep dia tadi, ya Allah, tak ada yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta haza batila. Haza, apa saja yang kau jadikan ni semua tak ada yang batil. Batil ni mahza batilah, maknanya tidak sia-sia lah. Mana kalau kita kata malaikat kan kalau kita tak faham, tak menyelam, kita dah menyembah pada malaikat. Kita kata dia boleh tolong kita dalam Islam, salah kita. Kita kena nampak dalam tu ada sifat-sifat Allah, iaitu sifat apa tu? Kesucian. Dengan kesucian tu kita boleh bawa kepada yang kemahasu. Bukan dia tu suci, tapi Allah memberikan percikan suci tu tadi. Jadi untuk kita faham bahawa Allah tu lebih suci daripada kudus tu tadi, maha kudus Allah tu lebih maha suci Allah daripada. Jadi Allah Taala bila tahu kita itu jenis suci, dia tidak pernah menyalahi apa. Kalau Allah Taala kata pikul aras. Kalau kata subhanallah, tak pernah menyalahi apa. Suci betul-betul dia kan. Jadi gitulah kaedah dia. Kehidupan kita ni kalau kita dapat duduk kat situ, kita akan jadi aman, kita akan jadi tenang. Sebab kita dah irji'i ila rabbiki, kita dah duduk betul-betul dengan Allah. Jadi kita nampak nanti bila kita dah duduk, kan saya dah cerita dulu kan, Rabbil Alamin saya kecil. Ambil gelas ni. Gelas ni kan. Minta maaf, saya dah tuai, saya ulang balik. Maknanya Rabbil Alamin ni kalau kita tak kecil kan, kita tak tahu. Tuhan sekalian alam, faham? Tuhan sekalian alam. Maknanya kita kena buat alam ni. Ni yang kita duduk sekarang ni, bumi kan? Bumi ke betul? Siapalah bumi lah. Bumi atas bumi lah, tak apalah kan. Sekarang ni bumi ada yang paling kecil planet. Kecil lagi. Banyak lagi planet-planet lain Allah jadikan. Tak tahu makin banyak, bukan makin sikit. Pasal dia macam ni, dia makin banyak.
Macam belon. Jadi makin banyak kan. Jadi kita buatlah senang sekarang ni Rabbil Alamin macam ni. Dalam ni ada syurga, ada neraka, ada lauh mahfuz, ada apa bumi, ada planet berjuta-juta dalam tu. Jadi kecil tak bumi ni? Jadi kita dah dilaputi oleh nur. Allahu nur. Lepas tu nur tu membesar tadi. Allah nurun ala nur. Berlapis-lapis nur. Jadi kita bayangkan macam ni lah senang. Tapi kalau kita tak keluar, kita rasa kita duduk kat bumi, kita ada diri kita kan, kita tak keluar, kita akan serabut lah. Bahawa macam-macam kita nampak. Kita tak nampak Allah, kita nampak bermacam-macam. Mulut dia sebut Allah, tapi kita masih lagi nampak macam-macam lagi. Ada nampak apa iblis, ada nampak syaitan, ada nampak makhluk ni, ada nampak ni. Kita tak nampak Allah dulu. Cuba kita keluarkan roh kita. Irji'i ila Rabb. Bukan maknanya ni saya nak bagi senang, pasal Rasulullah pun buat macam tu. Kita kena keluar. Maknanya dia buat macam ni. Dia lukis, Rasulullah lukis. Ni sekian alam, kau kena keluar. Jangan kau duduk kat sekian alam. Jangan duduk kat sekian alam. Walaupun kat bumi, kau jangan duduk kat bumi. Diri kau harus lebur dengan binasakan semua dengan Allah. Baru kau akan tahu ini semua tak ada apa kuasanya. Kau akan nampak ni semua. Semua tangan-tangan kekuasaan Allah kau nampak. Jadi berkehidupan kau dalam ni tadi dengan Allah. Kau tak duduk dengan kat bumi, tak duduk mana-mana, kau duduk dengan Allah. Irji'i ila. Itu cara. Dan kalau Allah nak bagi mudahlah faham. Siapa yang ni, inilah rahsia dia yang Rasulullah sampai lukis. Ni buat petak Rasulullah lukis kat tanah. So kata macam-macam dalam ni, Rasulullah kata taruh macam kayu panjang, kayu ranting. Kau keluar sini. Kau keluar daripada alam ni. Nanti kau akan nampak semua tu tak ada kuasa. Yang ada kuasa gerak tu semua daripada duduk situ. Kau nak keluar, masuk balik, jangan di situ je. Tempat selamat kan di situ. Benteng Allah kata. Bukan benteng kita duduk dalam benteng. Bukan benteng Allah tu tak ada diri. Yang ada hanya Allah. Allah betul-betul bawa benteng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung. Berlindung macam mana balik Allah ni? Tak faham. Tak ada diri lah. Tu nak mau berlindung. Kalau kau ada diri kau, bukan berlindung lagi tu. Ada kedirian kau lagi. Melindung tu makna jangan ada rasa diri. Aku berlindung, jangan sampai ada rasa diri. Yang ada hanya Allah. Kita kena faham. Ini cara-cara mana Rasulullah bagi faham kepada para sahabat. Jadi para sahabat dia tak ada keraguan lagi dah. Hakul yakin dengan Rasulullah. So dia tengok sendiri memang Rasulullah tu memang gitu, tak ada kedirian. Sifat tu memang tak ada pada Rasulullah. Memang dilihat betul. Jadi dia mudah ikutlah. Kita ni jarang jumpa orang yang macam tu. Jadi kita dah banyak jumpa orang yang ada kedirian. Solat ada kedirian, puasa ada kedirian, zakat ada kedirian, semua ada kedirian. Sebab apa ada kedirian? Masih lagi nakkan sesuatu daripada Allah. Tu kedirian tu. Dia kalau dah berbuat tu zakat tu tak ada rasa apa, ni semua kau punya ya Allah, bukan aku. Tu tak ada kedirian tu. Tapi kalau kau buat nak ke sesuatu ni masih ada lagi. Tu. Tak payah risau dah bila kau buat tu nak sesuatu, mana kau kurang lagi yakin pada Allah nak balasan ni. Tapi bila kau buat tu bukan kau dah dapat dah, bukan yakin lagi, kau dah dapat dah Allah tu tadi. Adakah lebih best lagi kan? Tu. Kau mengharap lagi, kalau kau buat tu kau mengharap lagi, mana kau keakuan diri. Tapi kalau kau tak ada keakuan diri, kau dah dapat dah. Tu yang maksudnya tadi Rasulullah kata, Allah Ta'ala kata innal ladzina amanu. Beriman ni cukup manis. Iman ni manis. Kalau seni tu halus, iman tu atas lagi halus daripada seni. Seni pun tak mampu kita. Saya belajar silat, mula-mula belajar, diketawakan orang. Suruh buatkan tadi harimau tadi. Dah macam kucing dah orang tengok. Baru-baru belajar. Belajar lagi lama. Baru bila kita tekan sikit baru macam harimau. Kan? Orang tengok, dia tekan orang nampak harimau lah. Dah tambah yakin tak? Dia belajar lagi sungguh-sungguh, betapa apa semua. Dah 100% muka dia macam harimau kan tengok dah. Tak payah tekan-tekan dah. Seni tu dah ada dah, automatik je. 24 jam dah macam harimau jalan dah. Dia ni jalan dah macam harimau. Jadi
Dah hakikat tu, dah hakikat dah, diri dia dah jadi hakikat dah. Gitulah yang sebenarnya kita nak. Ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin, ada kamalul yakin. Jadi kita nak olahkan diri kita. Macam mana kita nak sampai dapat yang betul-betul hakul yakin tu, sampai tak ada kita dah. Kita dah automatik, kita bukan kita angkat dah. Kita dah terlampau lama praktis, dah hilang dah diri kita dah. Dah lama kita latihan kan? Tu. Mula-mula nak kena buat-buat dulu. Allah yang angkat ni. Allah yang mula-mula kan. Tapi dah lama-lama nanti. Tu. Bila lama-lama nanti terlupa kan, tercampak kelas. Allah, apa hal? Panas ke? Silap tersilap. Apa yang silap dia? Tak ada, kau tak tahu. Kau tak tahu. Itu aku urusan dengan aku punya bos lah. Aku cakap nanti kan kau kata aku gila pula. Kan? Jadi itu indah cuma dia. Kita dah dengan Allah nanti, kita ada detect sendiri dengan Allah. Kita buat salah tu detect dengan Allah tu cepat. Dan Allah pun sayang kita sebelum kita salah, sebelum kita salah tu dia bagi awal-awal lagi. Rasulullah kan masuk masjid, nampak orang supah, orang yang gelandangan jenis yang, tapi yang hati dia ingat Allah pagi, petang, siang, malam. Dia gelonggok kat masjid Rasulullah tu. Kemudian ada bangsawan datang. Rasulullah belum pandang lagi pun, cuma Rasulullah terdengar suara itu je macam nak menoleh. Allah tegur, sabarkan diri kau tetap dengan orang yang mengingati pagi, yang tak mau harapkan apa-apa. Dia mengajak yad'u ilallah, dia ajak manusia kepada Allah. Kau tetap bersama dengan orang. Sebenarnya sekarang. Jadi di situ Muhammad belum pandang lagi, tapi Allah tu dah. Itu menunjukkan Allah punya ihsan. Belum lagi kita ni, kalau kita dibiarkan kita akan buat salah. Sebelum kita buat salah tu dia selamatkan kita. Kita pernah buat dengan orang begitu. Allah biasa buat begitu je. Sayang juga. Ihsan ni lebih tinggi daripada kasih sayang tu. Lebih tinggi daripada kita belum diciptakan lagi. Belum ada disebut apa-apa. Tapi ihsan Allah tadi, kalau dia nak jadikan, tak jadikan pun boleh. Tapi ihsan Allah jadikan kita. Bukan maknanya Allah jadikan dia tadi untuk kita ni disuruh sembah dia. Maknanya Allah tu tak cukup lah. Bukan. Tapi ihsan Allah jadikan. Ingin aku dikenal, dia nak jadikan kisah dia tu. Kalau kenal tu diri dia tadi, sebenarnya dia tu laisa kami, tak ada dua dia, dan tak boleh diumpamakan. Semua ni tidak dia je. Subhanallah. Bila kita dapat macam tu, baru kita tahu Allah Ta'ala punya cinta ihsan dia kepada kita tinggi betul. Cukup tinggi Allah Ta'ala punya kasih sayang. Kita ingat kita ni cinta pada Allah, rupanya Allah yang berikan rasa cinta tu untuk cinta pada dia. Kita ingat kita asyik pada Allah. Tak, sebenarnya asyikku tadi daripada engkau ya Allah. Engkau yang kurniakan aku asyik kepada engkau. Bukan aku yang asyik pada engkau, tak. Pasal aku tak memerlukan engkau tak aku ni tak perlu engkau pun tak, maknanya engkau yang ada sebenarnya. Macam mana konsep dia cakap kan? Maknanya sebenarnya gitulah. Kita mula-mula memang ke situlah, tapi bila kita dah dapat punya dia dengan diri dia je, mana ada. Dia nak kisah-kisah ni supaya kita nak pulang balik. Kisah dia yang kisahkan. Jadi sejarah perjalanan hidup siapa-siapa pun, apa sama Haji apa sama ke, semua perjalanan hidup saya, semua itu telah, yang lepas-lepas telah kita jalankan. Siapa yang menjalankan? Asra, ya, dia yang memperjalankan. Jadi yang ke depan kita, mengapa kita nak rasa kita pula? Itu yang rugi kita. Sebab kita masih ada merasa, buangkan sifat. Sebab terdepan hadapan kita ni, jangan kita risaukan. Itu Rasulina kali takdir yang sangat, lautan yang sangat, takdir jangan kau fikirkan. Dia sangat ke depan. Dah. Elok-elok
Jadi takdir tu tadi adalah Sayyidina Ali kata lautan yang sangat dalam. Jangan engkau sibukkan diri engkau untuk mengkaji ke takdir. Yang penting kau wa qadha rabbuka, kata Sayyidina Ali. Dia bacakan surah Isra. Kau hanya perlu tetap dengan takdir diri kau. Maka kehidupan kau takkan risau, sebab dia yang tahu hadapi setiap saat hidup kau yang ke depan. Yang lautan dalam macam mana pun, yang kita tak dapat duga luas dalam, dengan kita duduk dengan Allah je. Jangan risau. Kalau kau menyelam kau tak dengan Allah, habis kau. Itu jadi kehidupan ni begitu. Jangan kita berkehidupan ni maknanya setiap satu saat ke tidak boleh kita tak bersama dengan Allah. Walaupun kita rasa aman, sebenarnya kita dah tak sedar kita dah terjadi satu malapetaka besar menimpa kita bila kita ada keakuan diri kita. Tapi kita tak faham. Tapi kalau orang yang dah dibagi faham oleh Allah, dia akan duduk di situ. Kalau tidak, takkan Rasulullah mohon, jangan biarkan aku urus diri aku sendiri walau sekelip mata, walau sesaat. Ada riwayat kata walau sedegup jantung aku tak mau rasa ada diri aku je. Naik tu kau, turun pun kau, berhenti pun kau. Cuba maknanya ini kita kena berjalan yang begitulah. Kehidupan kita tu perjalanan harus begitulah. Para nabi, para rasul, para wali-wali Allah, orang arif billah, memang perjalanan dia gitu. Dia memerhatikan tu tadi. Dia memerhatikan maknanya dia tu sentiasa duduk dengan tu. Dia sentiasa memerhatikan di situ. Dia tak mau ada diri dia. Dia tak mau. Dia mau di situ je, dia perhatikan itu. Bila dia duduk itu, dia perhati itu, selamat semua. Dalam tu bila Rasulullah kata baik, baik semua qalbun tu. Qalbun tu kalau baik, semua dia jaga situ. Dia nak bercakap, dia nak gerak dia. Tapi sebelum dia nak mendapat tu saya cakap ni latihan-latihan ni, salah satu ni Allah Ta'ala tunjukkan adab-adab dia punya, macam Allah Ta'ala tunjukkan cara training lah. Macam Maradona daripada kecil, siapa yang latih dia tu? Kalau dia sepak bola tu, dia boleh pusing bola tu macam ni. Macam mana dia buat tu? Mesti ada jurulatih yang ajar. Kalau kita kona je tu, macam itu je. Dia boleh buat kona ni, boleh kona lagi sekali. Boleh. Itu seni kan, macam mana nak sepak tu, tanggal kaki kita ni. Bola tu dia kona macam ni, boleh kita buat. Sepak tepi dia kona lah kan. Ini dia dah kona, dia boleh kona macam ni lagi. Rasulullah tu sahabat dia pergi perang. Rasulullah doakan anak panah dia tu. Taruh kat sarang dia, doa lagi kat sarang dia kat belakang. Dia tarik-tarik tak habis-habis, ada je. Itu apa nama dia tu? Atas pada seni lagi. Atas pada seni keyakinan kepada Allah. Bukan dia bergantung pada seni dah. Seni tu pun dah halus dah. Dia lagi seni. Iman nama dia. Tak ada diri dia dah. Iman tu makna tak ada diri. Dia tak ada diri, ada je lah benda tu tarik. Dia tarik pula, musuh nyorok belakang ni. Panah dah pergi sini dah. Dia dah nyorok je kan. Dia boleh patah balik. Itu saya cakap tadi. Nampak apa jatuh? Apa tu? Tu iman. Itu bila kita dah betul-betul tak ada diri kita, iman lah. Kalau ada lagi diri, ada Allah, betul, maknanya itu bukan iman. Itu bukan salah tu. Itu salah meletakkan kefahaman. Jadi olahkanlah. Inilah makna saya cakap ketenangan, kebahagiaan. Inilah kemenangan yang Allah nakkan kepada diri-diri kita. Inilah Rasulullah sungguh-sungguh nak bagi tahu pada manusia ni. Untungnya bila kita irji'i ila rabbi. Untungnya bila kita kenal diri, kenal Allah. Akan membawa kita bahagia bukan di dunia aja. Bahagia di pada masa, bahagia di akhirat. Dan kebahagiaan itu tadi kita boleh selamatkan, dibagi oleh Allah. Keberkatan boleh menyelamatkan. Ya, itu tadi doa-doa kita kan. Gitu. Saya pernah dulu buat latihan. Ini cerita bukan nak cerita untuk nak naikkan nama saya ke tak. Saya cerita saya buat latihan ni latihan kerohanian.
Kalau orang berzikir kaki ke bawah ni, tapi saya disuruh oleh guru saya zikir kaki ke atas. Ikat kaki saya ke atas, kepala bawah. Jadi dia kepala pun tergantung macam ni. Jadi dia ayunkan tu. Darah semua naik ke bawah, turun ke bawah. Pada darah kaki. Dia suruh la ilaha illallah, matikan diri. Kita ikat dia kaki ke atas. Tak jadi kamu buatlah. Kaki ke atas, ikat. Terus apa buat. Automatik tak nak hilang dunia dah. Hilang. Cuba kotak terbalik ke bawah. Lepas tu dia ayun lagi. 4 jam satu hari. Itu keras. Kalau tak mampu jangan, boleh mati tu. Oksigen dah terbalik. Perjalanan oksigen tebal. Kita memang minta mati sebelum mati tu. Dengan la ilaha illallah tu. Tapi bila Allah bagi kekuatan, kita boleh buat. Tapi sekarang kau suruh buat, nyanyi saya 5 minit dah sudah turun kan. Baru 5 minit je. Kalau dulu tu Allah nak bagi kan. Bukan kita ni hebat. Tapi memang semua hilang. Selepas buat tu lebih kurang setengah jam baru boleh sedar. Panak lagi tu. Aku kat mana ni, baru pusing-pusing ni. Macam tak duduk kat dunia, tak pijak kat dunia. Tu dah lepaskan tali tu. Setengah jam baru balik depan. Nak steady kan balik. Ulum ya Allah. Muntah darah, muntah tahi. Kotornya dalam badan ni. Muntah tahi. Itu saya ingat setahun ada tu. Setahun. 12 malam 4 pagi 6 malam. Ada hari-hari yang tak pagi ada juga, tapi banyaklah dalam. Tapi saya kira banyak tu lah. Saya tak nak kira lebih-lebih. Sebab saya nak bagi tahu maknanya latihan-latihan kerohanian ni lebih berat lagi daripada latihan jasmani. Sebab dibabit entakkan dalam tu. Kalau kita tak confident, tak tumpu perhatian, lagi sakit. Lagi sakit. Lagi ditorture. Lagi tu. Kena matikan diri baru dia. Macam duduk dalam kubur saya kena kan. Kita ingat diri kita kan, ingat benda yang kita takut ni, dia nyocok kubur tu macam jarum. Nyocok impit, tanah tu impit. Kenapa Allah hilangkan diri kan, baru dia keluar balik. Sentiasa nak jaga hilang diri lah. Ingat dia set, dia datang. Nyocok semua, rusuk kita dengan jarum-jarum yang halus-halus. Dia masuk. Banyak pengalaman-pengalaman lagi tu. Saya cakap pengalaman rohani ni memang kita, Allah bagi ni special, Allah nak didik lah tu. Itu maknanya kita duduk stay lah situ, pengalaman rohani tu tadi. Banyak pengalaman rohani nanti kita, baru kita boleh baca. Baru kita boleh baca hari-hari Allah latih kita. Kadang kita tak faham, kita ingat pelajaran tu kat universiti, dekat sekolah. Bukan saya cakap tu tak betul. Yang original tu, yang asliah tu yang kat dalam tu. Tu. Botol-botol mental kita dia bagi, botol-botol dia setkan betul-betul. Kita ni jarak kalau dari bumi ke atas ni, kalau 1000 meter, suhu dia berapa? 1000 meter naik kapal terbang, naik atas pada bumi kita 1000 meter dia naik, 1000 meter. Rasa macam mana sejuk dia? 1000 meter lagi sejuk lagi. 1000 meter lagi sejuk. Nampak? Allah pun tahu nak susun-susun tu. Suhu tadi, suhu daripada bawah ke atas. Kalau bawah tanah macam mana suhu dia? Tak pernah rasa kan? Nak rasa? Nanti dululah. Panjang umur lagi aku ni. Kan? Tapi setiap kita akan merasa tu. Matikan dia. Sebelum nanti terkejut. Tu. Itu Rasulullah kata. Tu. Dalam ni punya panas, tak boleh nak cakap lah. 3 kegelapan. Gelap dalam liang lahat, gelap yang Allah bagi, gelap malam hari. Gini pun tak nampak. Tak nampak jari kau dah. Tak nampak. Kau macam ni pun tak nampak jari. Kau nak sedut nafas tak ada lah. Nak oksigen macam ni kan, tak ada. Orang yang dah boleh matikan diri masuk dalam tu.
Tak tahu ilmu mati diri, masuk dalam tu mati terus. Terus lah. Buatkan talqin terus, buat apa terus. Tahu ke Nisan ni lah, tak naik-naik. Aman. So, kita pasti. Manusia ni bila kata pasti mati, dia menganggap macam mati tu biasa je. Kalau orang yang betul-betul kenal diri, kenal Allah ni, dia sebut mati, dia dah takut. Kan? Tu. Dia takut dia bukan apa, mati tu bagi dia orang, istilah dia, mati tu maknanya hati tu merasa ada diri. Sebab bila kita ada rasa diri, matilah tu. Kita akan merasa azab lah. Merasa ada diri, itu azab, mati. Kemudian kalau kita hilangkan diri kita, hiduplah. Kerana kita ada di dia yang ada hidup. Dia yang hidup kita. Dia punya orang kata olahan dia tu. Kalau kita tak olahkan, habis itu. Olahkan sekarang. Jangan nanti dah masuk dalam liang lahat. Mengapa aku dulu tak betul-betul ingat mati sebelum mati kan? Tu. Jadi memang kita tak tahu perihal dalam kubur ni, apa kita nak jadi kita tak tahu. Sakaratul maut tu sendiri Sunan Kalijogo kata, aku pesan kepada anak cucu aku, bila dah sampai lah kau rasa nak macam sakaratul maut nak sampai, kau matikan Allah je diri kau. Kau jangan fikir apa-apalah. Dia bagi nasihat yang berguna betul. Yang kau sibuk harta aku ni siapa nak jaga anak aku, isteri aku siapa nak jaga, jangan kau. Memang dia pesan tu memang baguslah. Tapi belum tentu lagi kalau kau awal-awal dan kau tak buat persediaan. Senang ke tak buat persediaan? Itu masih lagi cinta isteri, cinta lebih-lebih dengan anak, cinta dengan harta. Tiba-tiba datang sakaratul maut, kita boleh ke buat macam tu? Yang macam Sunan Kalijogo kata, kau mati, kau lupa, lihat, jangan fikir apa-apa, ingat Allah. Kau matikan diri kau, ingat Allah. Boleh ke kalau tak, kan? Kena buat apa juga. Dia punya pelaksanaan keimanan kita kepada Allah tu kena buat. Baru kita tahu sejauh mana kita punya apa, kan? So Allah bagi pula. Allah tahu kita nak maknanya nak selamat, kan? Kita nak praktis diri kita. Jadi kalau dalam diri kita ni Allah Ta'ala tengok kita nak Allah, tapi dalam diri kita masih ada makhluk lagi, Allah akan rosakkanlah makhluk tu. Kalau kau tak mampu nak, kan? Kau tak mampu nak macam Sayyidina Abu Bakar dia, kan? Pelan-pelan dan dia step lah. Buangkan satu-satu buang. Tu yang kau kata bertalu-talu tu. Macam kau tak buangkan sekaligus, bertalu-talu datang lepas satu buang. Dia lagi banyak ke dalam diri kau. Kau cakap ya Allah Allah, tapi dalam hati kau masih ada. Kau masih lagi tak jujur, masih nak ada upah orang, masih lagi nak disanjung orang, masih lagi nak masih ada sifat-sifat tu lagi. Itu semua penyakit kan tu. Kalau kau tak jumpa spesialis guru yang bimbing bab tu, memang tak boleh hilangnya. Tipu lah kau jumpa yang biasa-biasa doktor yang jenis, bukan nak merendahkan, jenis klinik ni sementara je lah. Silap penyakit lain pula datang, lagi berat, kan? Asal benda ni dia ni kalau sifat-sifat mazuman macam sombong, kan? Kalau dia biar, dia makin membesar. Jadi kalau kau tak buang betul-betul, tak buang habis-habis, esok ada sikit lah lagi masih ada, kan? Kau tak boleh nak buang habis, tak nampak, kan? Esok dia membesar lagi. Sombong. Ni besar lah. Jadi kalau nak buang habis, carilah apa tu. Buang habis tu. Jangan taruhkan sikit, ada tak apa sikit lagi, tak apa ni, boleh lah. Jangan. Buang. Apa lagi, riak. Boleh. Apa bentuk riak pun, apa dia? Riak ni apa makna dia? Nunjuk macam mana menunjuk? Orang dah satu hal kita boleh. Dengan Allah tu. Dengan Allah tu macam mana kita nunjuk nanti? Menyatakan kedirian. Itu tadi yang susah tu. Kalau kita tak jumpa spesialis, kita ingat nunjuk-nunjuk pada orang lain, kita tak ada dah. Tak tutup mulut kita, tak ada cerita apa. Kita hebat ke apa, tak kita. Tapi yang dalam ni tadi.
Tu. Macam mana kita nak? Hanya kita dengan Allah. Allah tahu kita punya perangai. Ya, dalam diri kita. Tu kalau tak diteropong betul-betul, tak guru tu yang tunjukkan, masih ada lagi. Gali dalam tanah lah kau ni. Masuk dalam tanah lah. Degil sangat lah. Masuk dalam tanah. Dah macam-macam zikir tak jalan semua. Macam-macam. Masuk dalam tanah lah. Mati. Mati. Mati baru dapat. Tu je jalan ni. Kalau dah degil sangat. Rasulullah bagi tahu kan, matikan diri sebelum. Jangan ingat, kita ingat matikan diri kita kejap mata. Lagi aku hidup lah balik. Mana boleh macam tu. Masih kat dalam